Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ni kita semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan semangat untuk sama-sama meneruskan program Generasi Al-Quran yang telah kita sama-sama rajui sejak daripada 13 Ogos yang lepas, iaitu sehingga ke hari ini, iaitu genaplah 55 malam turut-turut kita bersama di udara secara maya dalam program ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua dalam untuk menyertai, untuk terlibat bersama dalam program ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah tetamu yang kita undang pada malam ni pun dah ada bersama kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam video dekat skrin, yang Faris Safari, itulah Ustaz Muhammad Faris bin Safari, iaitu guru yang kita undang bersama untuk program kita pada malam ni, yang akan menjadi guru kita dalam bacaan Al-Quran dan seterusnya, untuk kita mendapat sedikit ilmu daripada Ustaz melalui tazkirah yang akan disampaikan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke-56 ni, insya-Allah seperti biasa kita akan ikuti program ni dalam 3 slot. Yang mana slot kita seperti yang biasa, yang pertama kita akan sama-sama baca Al-Quran dengan Ustaz. Tadi saya dah sembang dengan Ustaz. Ustaz juga memilih cara yang kita buat selama ni. Seperti biasa, itu kita gunakan, kita akan baca Al-Quran seperti mana kita baca Yasin. Itu kita ada khalifah, iaitu Ustaz Muhammad Faris akan menjadi khalifah kita. Ustaz akan baca, kita akan dengar dan kita akan ikut bersama-sama, insya-Allah di rumah masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu untuk slot yang pertama. Seterusnya untuk Ustaz, selesai saja kita baca Al-Quran, saya mohon kepada Ustaz untuk terus saja menyampaikan tazkirah
dalam slot yang kedua itu yang kita namakan slot Qur'an. Slot Qur'an tu kita namakan saja itu sebagai kuliah 10 minutes. Tetapi Ustaz nak sampaikan kalau Ustaz nak sampaikan kepada kami apa pun kami terima, lama mana pun insya-Allah kami akan tunggu. Jadi Ustaz bebas untuk menyampaikan sebarang tajuk yang kita tidak tentukan, yang Ustaz akan pilih sendiri insya-Allah. Jadi selesai saja full time, kita akan masuk pada slot yang ketiga, itu slot interaksi. Slot interaksi ni adalah slot untuk kita berkomunikasi dengan Ustaz, berinteraksi dengan Ustaz, nak tanya soalan ke, ataupun nak apa, tanya khabar, nak berkongsi ilmu dan sebagainya lah, untuk bersama dengan Ustaz. Jadi untuk slot yang ketiga tersebut, kita amat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi bersama, insya-Allah. Jadi sebelum kita menggunakan program ni, sebelum saya serahkan kepada Ustaz, jadi seperti benda biasa, adab kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh sangat-sangat hidupkanlah kamera tuan-tuan dan puan-puan supaya video tuan-tuan dapat kelihatan. Jadi dengan itu Ustaz dapat tengok anak murid dia, murid dapat tengok guru, guru dapat tengok murid, insya-Allah. Dengan itu kita semua akan rasa bersemangat, kerana pasti Ustaz rasa bersama ada anak murid yang memberi fokus terhadap apa yang disampaikan. Kalau kita tutup semua kamera kita, tengok apa gambar senyap saja tak hidup, jadi tak pasti sama ada kita fokus atau tidak. Jadi Ustaz pun tak pasti. Jadi oleh sebab itu kalau kita pasang, Ustaz insya-Allah akan memberikan semangat kepada semua orang bahawa kita semua bersama dalam program ni. Jadi pasanglah kamera tuan-tuan dan puan-puan, hidupkan. Kemudian yang kedua, besarkan speaker tuan-tuan dan puan-puan supaya ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan juga dapat mengikutinya di rumah. Dan yang ketiga, minta sangat-sangat kepada tuan-tuan jangan mengganggu Ustaz semasa penyampaian yang disampaikan nanti, iaitu dengan cara tuan-tuan senyapkan tuan-tuan punya mikrofon, iaitu tuan-tuan offkan tuan-tuan punya mikrofon supaya tak ada bunyi keluar daripada mikrofon tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak offkan dia, bila 2-3 mikrofon terpasang, bunyi bising akan berlaku dalam Google Meet ni. Ada macam tu, bunyi bising menyebabkan kita tak dapat dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi oleh sebab tu, itu dah 3 adab yang kita minta tuan-tuan supaya patuhi supaya program ini dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi untuk malam ni, insya-Allah kita akan baca Al-Quran bersama dengan Ustaz Muhammad Faris bin Syafari, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat 18 sampai 31. Surah Al-Maidah ayat 18-31. Muka surat 111 dan 112. Muka surat 111 dan 112. Tuan-tuan boleh ambil Al-Quran dan buka muka surat 111 dan 112. Ataupun tuan-tuan tengok paparan dekat presentation ni, screen ni. Kita dah buka sekarang ni muka surat ayat 18, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya terus menyerahkan kepada Ustaz Muhammad Faris untuk meneruskan program kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Abdul Rahim kerana mengacarakan majlis pada malam ini. InsyaAllah saya Ustaz Muhammad Faris bin Syafri akan membaca surah Al-Maidah ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-31. Jadi tuan-puan bolehlah mendengar bacaan dan juga mengikut bacaan di rumah masing-masing, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Tersambung ayat yang ke-19. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Tersambung ayat yang ke-20. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Sambung ayat 21. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Kita sambung ayat yang ke-23. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Baik, kita sambung muka surat 112 ayat yang ke-24. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Ayat 26. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sambung ayat 28. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Ayat 30. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Ayat 31. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dapat membaca surah Al-Maidah pada malam ini, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-31. Moga-moga ada keberkatan daripada amalan yang kita buat, walaupun dengan kita membaca Al-Quran hanya 2 muka surat pada malam ini. Moga-moga ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga dengan amalan yang kita buat Allah dengar dan Allah lihat, dan secara tidak langsung Allah akan memberikan kepada kita satu kurniaan. Salah satunya yang kita tak sedar tak sedar, kita pun telah dapat nikmat kembali. Macam kalau kat negeri Selangor ni, kita dah dapat nikmat kembali untuk solat berjemaah ramai-ramai. Kalau dulu dekat Selangor ni nak dapat 50 orang satu surau, payah. Kena 6 orang. Paling sedih itu 3 orang je yang boleh datang solat berjemaah. Ala kulli hal, apapun itu adalah hikmah yang Allah turunkan. Wabak penyakit ni merupakan pengajaran buat kita, memberikan kesedaran buat kita atas apa yang kita lakukan sebelum ini, dan mungkin kadang-kadang kita tak sedar yang kita lakukan itu baik di mata kita, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada malam ini saya bukan nak berceramah, tapi saya nak berkongsi, insya-Allah ya. Cikgu Rahim, saya berkongsi pada malam ini. Saya nak berceramah, saya tak apa nak pandai sangat berceramah. Tapi kalau nak sekadar berkongsi, insya-Allah saya cubalah. Jadi pada malam ini apa yang saya nak kongsikan adalah dekat dengan kita. Dekat dengan kita yang kita sedang alami pun. Yang tajuknya saya ambil pada malam ini adalah sabar itu satu nikmat. Sabar itu satu nikmat. Apabila kita membincangkan tentang tajuk sabar, sabrun, sabar, ada 2 perkara yang kita perlu faham. Yang pertama sabar, yang kedua nikmat. Sebab sabar itu satu nikmat, tajuknya. Sabar itu satu nikmat. 2 perkara yang perlu kita faham. Yang pertama sabar, yang kedua itu adalah nikmat. Sabar ni tuan-tuan, dia adalah satu anugerah yang Allah pilih. Salah satu anugerah yang Allah Ta'ala pilih. Bukan semua orang boleh sabar tuan-tuan. Tak semua. Bahkan yang cakap ni pun, nak sabar tu, Allahu Akbar, nak sabar tu. Ya. Siapa dia orang yang paling sabar ni? Orang yang paling sabar, siapa dia? Tak lain dan tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi orang yang paling sabar. Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Menyampaikan dakwah, dilemparkan najis, dihina, diherdik, tapi Nabi tak balas sedikit pun. Dalilnya macam mana kita kata Nabi ni orang yang paling sabar. Apa dalilnya? Pernah tak kita tengok Nabi membalas apa yang orang kata kat dia? Tak pernah. Walaupun kita tak hidup zaman Nabi, tapi kita dengar ceramah-ceramah daripada Tok Guru, kita baca kitab-kitab kan, kita belajar di sekolah kan. Tak pernah, kita tak pernah dengar Nabi balas balik tomahan dengan tomahan, ejekan dengan ejekan. Walhal malah Nabi rapat lagi dengan orang tu. Rapat lagi dengan orang tu. Dekat lagi dengan orang tu.
Jadi sebelum kita nak bincang tajuk sabar ni, kita kena faham apa itu sabar. Apa itu sabar? Kalau kita tengok sabar dari segi definisi, sabar adalah maksud dia menahan. Menahan, relax, cool, tak terus nak naik angin, kita relax. Ya. Artinya menahan diri kerana taat pada perintah Allah. Itu makna sabar. Kita menahan diri kerana kita taat pada perintah Allah. Itu makna sabar. Jadi kita cool, kita tawakuf, makna kata kita mendiamkan diri. Kita mendiamkan diri. Bila kita dapat satu ujian tu, kita duduk seketika, kita renung, kita fikir. Ya, kita fikir apa Allah nak uji kita ni, kita fikir dulu. Jangan kita terhentam, ya. Kita tak terus ambil keputusan, ya, untuk balik-balik. Kita duduk diam, kita tahan, kita sabar. Itu maksudnya sabar. Ya, maksud sabar. Bagaimana kita melihat kesabaran ini merupakan satu elemen penting. Sabar ni merupakan satu elemen penting. Satu perkara asas dalam kehidupan. Dikatakan kesempurnaan Islam seseorang itu adalah dengan sabar. Kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah dengan sabar. Nak sempurna Islam mesti ada kesabaran. Cuba kalau kita tengok, tuan-tuan puan-puan tengok. Allah pilih orang yang sabar ni bukan semua dapat. Macam saya cakap dekat awal tu. Bukan semua dapat. Sifat sabar ni bukan semua dapat. Ada yang Allah pilih. Allah pilih itu. Ya. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Ar-Ra'd. Saya tak ingat ayat yang keberapa. Ayat tentang sabar. Dalam surah Ar-Ra'd, ayat tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu bagi orang yang sabar. Kenapa Allah mengungkapkan salamun alaikum? Salam ini diantaranya kesejahteraan kepada kamu orang yang sabar. Itu ayat yang pertama. Allah firman Allah dalam surah Ar-Ra'd. Salamun alaikum. Dalam ayat yang lain Allah kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innallaha ma'as sabirin. Ini selalu kita dengar ni. Tok-tok guru datang surau, kuliah ke, Google Meet ke, online ke. Kalau mencerita tentang sabar, mesti ada ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri. Semua ayat tentang sabar. Tolong menolonglah kamu dengan sabar. Ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Dia kata dalam Al-Quran kalimah sabar saja dalam Al-Quran diulang sebanyak 90 kali. Dalam Al-Quran kalimah sabar sahaja dalam Al-Quran ulama tafsir kata diulang sebanyak 90 kali. Betapa besarnya sifat sabar ni tuan-tuan. Betapa besarnya sifat sabar ni tuan-tuan. Kerana Allah nak cerita benda ni ada. Benda ni ada. Kalau kita tengoklah dalam situasi pandemik COVID-19. Bukan nak kata tuan-puan saya sendiri pun. Ya, terasa. Ramai orang tak boleh sabar tuan-puan. Ramai orang tak boleh sabar. Tuan-puan tengok contoh pandemik ni, ada orang yang boleh sabar, ada orang yang tak boleh sabar. Ya. Kalau di Selangor ni banyak orang yang tak boleh sabar. Sebab apa? Dia tengok negeri lain boleh solat berjemaah ikut kapasiti, tiba-tiba Selangor tak boleh ikut kapasiti. Ya. Jadi itu sebenarnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga Allah uji kita. Tadi dari segi sebab medan ujian ini berbeza. Cuba kita faham ya tuan-tuan. Ujian ni ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Ada ujian yang Allah uji kita untuk mengangkat kedudukan, mengangkat darjat kita. Ujian. Allah uji dengan tujuan untuk mengangkat kedudukan.
Tapi kita ni susah lah tuan-tuan dan puan nak dapat ujian, ujian yang Allah bagi untuk mengangkat darjat ni. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Nak dapat ujian untuk Allah angkat darjat kita tu payah tuan-tuan. Tambah-tambah saya ni, ya Allah, banyak dosa tuan-tuan. Kita ni banyak dosa. Saya lagi dah banyak dosa tuan-tuan. Nak angkat darjat tu lebih kepada tinggi tu tak boleh. Nabi je yang layak. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang maksum, tak pernah ada dosa tapi tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi diuji, Nabi pun diuji, apatah lagi kita kan. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah angkat darjat dia, angkat kedudukan dia kepada yang lebih tinggi. Dah tinggi dah, naik lagi tinggi. Yang kedua, ujian yang Allah bagi adalah untuk kafarah dosa, untuk hapuskan dosa kita. Yang ni, hak ni selalulah kita dapat ya, nak ampun dosa kita. Ulama kata apa? Macam mana kita nak tahu ujian yang Allah bagi itu untuk angkat kedudukan ataupun kafarah? Bagaimana kita nak tahu? Ulama kata apa? Bagaimana kita nak tahu ujian yang Allah bagi itu untuk mengangkat kedudukan kita ataupun kafarah? Jadi ulama kata apa? Maka apabila diuji, kamu boleh meletakkan kesabaran yang paling utama. Kesabaran yang paling utama. Bila kita ditimpa musibah, bila kita diuji, kesabaran yang paling utama kita berikan. Maka itu adalah ujian untuk mengangkat kedudukan kita, darjat kita. Kalau tak ada sifat kesabaran tersebut, maka itu bukan ujian untuk mengangkat kedudukan darjat kita. Setelah kamu diberi ujian, maka kamu akan dipulangkan atau dibalas dengan nikmat. Sebab tu saya kata sabar itu satu nikmat. Lepas kita sabar, dengan bagai-bagai macam-macam, dengan SOP, nak kena masuk surau kena ada 2 dos, nak kena rentas negeri kena ada tunggu 90%. Kena sabar tuan-tuan, sabar. Nak baca Quran, tadi Ustaz Fari baca Quran slow aja, sabar. Kan? Kena sabar tuan-tuan. Sebab tu saya baca slow tu bukan apa, saya baca slow tu takut ada orang tak boleh ikut. Ada orang kata, Ustaz ni laju betul, nak ikut macam mana ni, macam kereta api. Sebab tu saya baca slow-slow, sebiji. Kan? Okey. Jadi itulah kena sabar. Ya, kena sabar. Bila kita sabar, Allah akan pulang dengan satu nikmat. Allah akan pulang dengan nikmat, bukan satu nikmat, ada macam-macam nikmat. Ya? Allah akan pulang dengan nikmat. Kalau kita tengok hari ni, Allah dah bagi kita nikmat. Saya tak tahulah yang Penang, kat Pulau Pinang, kat Surau boleh berapa orang ikut kapasiti ya Cikgu Rahim? Cikgu Rahim? Mulai 6 hari bulan. Dah banyak minggu dah ikut kapasiti. Ikut kapasiti, Alhamdulillah. Kuliah boleh buat dah kan? Alhamdulillah. Mulai 6 hari bulan Oktober boleh dah kuliah. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Itu merupakan nikmat tu. Berkat kita sabar kan. Tak boleh berjemaah. Yang muslimat pun dah boleh pergi surau kan? Boleh pergi masjid kan Ustaz? Cikgu Rahim. Ya boleh. Ya boleh. Alhamdulillah. Sebelum ni muslimat tak boleh nak pergi surau. Tak boleh nak pergi surau. Ada juga muslimat yang beletih. Yang beletih. Apalah muslimat tak boleh pergi surau ni. Tambah kalau pasangan 2 sejoli tu. Anak-anak semua dah kahwin. Dah ada rumah tangga, tinggal dua orang je. Ya, laki bini. Bini tak dapat pergi surau. Laki boleh pergi surau. Bini tukar kanting duduk rumah. Ya. Jadi alhamdulillah lah dah boleh ikut kapasiti di Penang. Alhamdulillah. Di Selangor masih belum boleh ikut kapasiti lagi. Walau bagaimanapun di Selangor
banyak dah lah. Untuk surau sahaja dah boleh 50 orang daripada 6 orang. Daripada asalnya 6 orang je boleh solat berjemaah, sekarang dah boleh 50 orang, alhamdulillah. Masjid pun daripada 100 sekarang dah boleh 500. Alhamdulillah. Walaupun tak ikut kapasiti, tapi itu adalah satu nikmat berkat kita sabar. Berkat kita sabar menghadapi ujian yang Allah bagi pada kita. Baiklah. Jadi mungkin itu saja daripada saya untuk malam ni. Sekiranya ada apa-apa yang nak tanya, bolehlah tanya. Kalau berkaitan dengan yang ni, bolehlah. Saya ni bukannya alim sangat ya. Kalau nak tanya yang mudah-mudah tu, insya-Allah saya boleh. Silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dan terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz Muhammad Faris bin Syafari kita yang telah memperdengarkan suaranya dengan bacaan Al-Quran sebagai khalifah atau guru kita untuk kita ikut bersama. Alhamdulillah, Ustaz kata tadi bacaan Ustaz slow-slow, tapi Alhamdulillah dengan bacaan yang demikian kita dengar dengan jelas sebiji-sebiji apa yang Ustaz baca, dan saya rasa bacaan Ustaz adalah bacaan yang baik dan kita senang untuk ikut kerana tak pantas seperti mana yang kalau pantas mungkin ada orang yang tak dapat ikut. Jadi Alhamdulillah kaedah itu adalah kaedah yang saya rasa baik untuk apa program baca Quran seperti ini yang kita hanya baca 2 muka surat saja. Jadi saya rasa terbaiklah Ustaz. Kemudian Ustaz juga telah menyampaikan tazkirahnya, iaitu berkaitan dengan sabar dan nikmat. Apabila kita bersabar, insya-Allah kita akan dikurniakan nikmat dari Allah SWT, dan banyak mengambil contoh-contoh daripada kejadian semasa kita ni, wabak yang melanda kita, yang sekarang sampailah ke saat ini, perubahan-perubahan yang berlaku dengan SOP yang menyebabkan nampak kita makin kembali kepada untuk bebas bergerak untuk pergi melakukan amal ibadat di masjid, di surau dan sebagainya. Dan sekarang ni pengajian pun dah boleh buat di surau dan masjid di Pulau Pinang dan sebagainya. Di Selangor boleh lagi Ustaz buat pengajian? Selangor pengajian dah boleh, alhamdulillah. Cumanya pengajian terhad lah. Dia ikut waktu solat lah. Tak boleh lebih-lebih. Yang di Penang yang boleh hanya selepas waktu maghrib dengan Isya, lepas tu kuliah subuh selama 45 minit. Sama lah di Selangor begitulah. Jadi Cikgu Rahim ni kan. sebelum saya buka kepada tuan-tuan dan puan untuk berinteraksi dengan Ustaz, jadi saya rasa lebih baiklah kita berkenalan dengan Ustaz dulu sedikit sebanyak, kerana bila kita kenal maka kita akan mudah berinteraksi, maksudnya kita akan mesra dan boleh tentu senang untuk kita berbicara. Jadi akan memotivasikan tuan-tuan untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi sebenarnya saya pun tak berapalah kenal sangat dengan Ustaz kita. Apa yang sempat saya bersama sempat, iaitu Ustaz pernah datang ke Surau Taman Jawi Jaya, pernah menetap di sekejap di Taman Jawi Jaya, Sungai Jawi ini, iaitu ketika melakukan latihan mengajar di sini. Ustaz juga adalah merupakan salah seorang daripada pelajar, bekas pelajar ataupun lulusan daripada IPG, Institut Institut Perguruan Tengku Bainun, Mengkuang, dan sekarang ni telah dipostingkan, saya rasa dah 5 tahun dah lebih dah Ustaz. Ya Ustaz, 5 tahun lebih dah, 5 tahun. Tadi kita sembang awal dengan Ustaz sekarang berada di Subang Jaya kan? Subang Bestari.
Subang Misteri, lupa dah tengok Ustaz lupa. Di Subang Misteri dan mengajar di SK Subang Misteri. Jadi jauh daripada sana, tapi alhamdulillah tengok walaupun jauh pada ketika ni, walaupun Subang Misteri, kadang-kadang hari tu kita daripada Vietnam pun kita ada ustaz daripada sana yang kita jemput bersama, suara jelas. Perhubungan kita walaupun jauh dah jadi dekat. Dah boleh nampak ustaz bergerak dengan kursi ustaz tu dia buat hidup. Kalau tidak kita susah nak sembang. Kalau tidak dulu melalui panggilan telefon saya dulu, tak ada video. Kita tak boleh. Sekarang ni kalau kita nak bersembang dengan keluarga kita, adik-adik kita pun melalui program Google Meet macam ni pun dah boleh dah. Jadi walaupun jauh tapi dekat di mata. Jauh dekat mata kita nampak dengan mata kita dekat, tapi jauh antara jasad kita jauh, seorang di sana seorang di sini. Jadi itu keadaannya. Jadi selain daripada tu yang saya tahu, Ustaz berasal dari Perak, lupa dah Perak tak mana. Jadi untuk tujuan tersebut nak minta Ustaz takruf lah sendiri, kerana saya nak tolong takruf untuk Ustaz pun saya tak apa tahu. Ustaz takruf dari tabarkah Ustaz dan asal dari mana dan sebagainya. Pengajian Ustaz belajar di mana dan sekarang ni apa peranan Ustaz. Jadi dengan segala hormatnya silakan Ustaz untuk bagi takruf sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Abdul Rahim. Nak taruh apa saya pun. Baiklah, saya taruhlah sikit ya. Baiklah, saya berasal daripada Kuala Kangsar Perak. Memang lahir di Perak, memang membesar di Perak, sekolah pun di Perak. Ya. Cumanya pendidikan tinggi je di Penang. Pendidikan tinggi di Penang 5 tahun setengah. Kemudiannya terus posting ke Selangor. Sekarang dah masuk tahun yang kelima, alhamdulillah. Saya tamat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tunku Bainun dengan memegang ijazah sarjana muda Bahasa Arab Pendidikan Sekolah Rendah. Dan sekarang untuk makluman, saya sedang menyambung pengajian saya di peringkat sarjana di Universiti Malaya. Di peringkat sarjana Universiti Malaya, bidang yang sama, Bahasa Arab Pendidikan. Sebab tak banyak universiti yang open untuk Bahasa Arab. Saya minta 3 universiti, UKM, UIA, UM. UKM tak tawarkan sebab tak ada student. UIA pun student sikit. Alhamdulillah saya dapat, alhamdulillah rezeki saya di UM dan pun telah bermula pada bulan 10 itu, awal bulan 10 itu. Kelas secara hybrid lah, 50%, selang-selang. Kadang-kadang pergi UM, kadang-kadang duduk rumah online. Macam tu lah. Jadi doakan saya lah untuk saya nak menyambung master ni, menyambung peringkat sarjana ni, bidang Bahasa Arab. Yang bidang yang kalau dekat master tu saya bagi tahu tuan-puan jangan gelak lah, ada 11 orang je yang ambil bidang Bahasa Arab. Dan saya seorang je lelaki. Yang lain semua perempuan. Ya, yang lain semua perempuan, dah ta'aruf dah itu. Tapi yang apa yang saya rasa tercabar, warga China. Ada seorang warga daripada negara China, Muslim, ambil kos Bahasa Arab. Dia memang Cina Muslim, duduk di China dan dia ambil kos Bahasa Arab Pendidikan. Dan saya rasa macam tak tahu nak letak mana muka orang yang Islam kerana ambil kos Bahasa Arab, orang yang negara China yang diorang ada bahasa diorang sendiri, diorang pun ambil Bahasa Arab. Ada lagi satu negara daripada luar juga, nama dia Mak apa tak kan, daripada luar juga ambil Bahasa Arab. Jadi itulah salah satu cabaran jugalah saya nak berkomunikasi dengan orang luar ni. Jadi doakan saya semoga saya dapat teruskan pengajian saya di peringkat sarjana dan dapat terus menyambung ke peringkat seterusnya. Jadi saya pun dah berkahwin
mempunyai 2 orang cahaya mata, seorang lelaki, seorang perempuan. Alhamdulillah. Lagi apa nak tahu? Sudah tanya. Saya nak ta'aruf, saya tak tahu nak cakap apa. Alhamdulillah. Hebat Ustaz. Baru baru selesai IPG 5 tahun, dah bersemangat untuk meneruskan pengajian, nyambung pengajian, dan saya percaya Ustaz ambil secara part time. Kira bukan semua orang mampu buat macam tu. Ramai yang tunggu sampai dapat beasiswa, baru beasiswa, tapi nanggu beasiswa ni banyak tahun kena berkhidmat dulu baru dapat. Jadi Ustaz terus buat cara tu, dan ketika ni pun kira adalah terbaik saya rasa. Dia jadi macam opportunity dah ni. Pasal banyak dilakukan secara maya sebab tak boleh kuliah bersemuka. Jadi kita memang gunakan cara ni, jadi lagi mudah lah. Ustaz berada di rumah saja pun boleh. Walaupun pada ketika ni oleh kerana student untuk master tu tak ramai, Ustaz kata tadi berapa orang, 9 orang ya? 11 orang ya. Seorang je lelaki. Lepas tu nak kena buat bersemuka tu pun jarang lah. Kalau ada boleh dibuat pun, tapi tak ramai. Tapi memang tak boleh bersemuka pun cikgu. Sebab jadi student memang daripada rata-rata, ada Johor, ada Melaka, ada China, ada macam-macam tempat ada. Jadi nak bersemuka tu memang payah. Silap-silap sampai selesai Ustaz punya dapat master, nanti silap-silap terus dalam keadaan yang macam ni. Jadi seronok belajar tu di rumah. Wallahualam. Jadi tapi dengan teknologi yang ada, saya rasa tidak ada apa yang kita ketinggalan, sama ada kita bersemuka ataupun kita belajar di sendiri di rumah, dengan kerana kita sekarang ni macam kita berinteraksi sekarang, kita dengar semua guru kita mengajar, pensyarah kita mengajar pun dia boleh bagi dia punya presentation dia. Jadi macam kita dekat Dewan Kuliah juga. Jadi saya rasa tak ada apa-apa kan. Dia nak dengar Ustaz cakap, dia boleh dengar. Jadi tak ada masalah. Jadi benda ni boleh dilakukan, dan semoga Ustaz berjaya mendapat master secepat yang mungkin, dan seterusnya. Nanti jangan lupa terus sambung ambil PhD. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda dengar kita taruh daripada Ustaz, dan tuan-tuan pun dah dengar Ustaz baca Al-Quran tadi, dan tuan-tuan juga dengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi sekarang saya nak bagi tuan-tuan pula peluang untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa nak sembang, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Belum. Nak apa? Keluarlah betul cakap baru. Senyum pakai. Keluar cepat. Senyum pakai. Cepat. Mek baca susu, dia nak susu. Bising mek. Allah. Minta basuh lagi aku benda kat sini. Ya, ada nak tanya. Silakan Cikgu Ribani dengan Cikgu Safiah nampak. Cikgu Ribani dan Cikgu Safiah. Assalamualaikum. Sihat? Ingat lagi Ustaz saya, Cikgu Safiah. Ingat. Dulu kita pergi duk beraya kat rumah tu. Okey, terima kasih atas ingatan. Kalau jumpa Alhamdulillah. kita tinggal rumah. Ya, insyaAllah. Kita. Takkan tak ada soalan Cikgu Safiah? Tanya lah sikit. Ya. Cuma nak ucap tahniah lah, dah naik pangkat 2 dah, anak 2. Allahu Akbar. Rezeki PKP. Dua-dua anak PKP. Ya Allah Akbar. Dua-dua anak PKP dah dapat dah. Okey, tak tanya apa pun. Tak ada. Cikgu Ribani tak ada soalan ke? Siapa ni yang selalu tanya Haji Bukhari? Tak ada. Haji Nur Lela, ada soalan Haji Nur Lela?
Assalamualaikum Ustaz Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz nak tanya sikit lah. Kegusaran apabila pandemik ni berpanjangan kan. Ya. PKP dah 2 tahun kot. Bila dikatakan boleh melawat Langkawi, selama ni boleh sabar. Tapi bila dikata boleh melawat Langkawi tu, begitu ramai orang pergi sana. Data statistik kata daripada jangkitan 40 lebih jadi 140 lebih. Jadi macam mana tu Ustaz, pandangan Ustaz? Kesabaran tu patut ada had dia lah kan. Tapi orang dah tak sabar ni nak keluar daripada rumah kan. Apa pandangan Ustaz? Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab kesabaran, ada tanya soalan bab kesabaran. Terima kasih Puan Nurlelawati Aziz. Alhamdulillah, bab kesabaran. Memanglah bab kesabaran tu. Tu sebab tadi kita kata sabar ni bukan semua orang dapat. Ya, sabar ni bukan semua orang dapat. Ya, Allah pilih orang yang Allah pilih. Siapa yang Allah nak bagi dia sabar. Sebab itulah dalam situasi pandemik sekarang ni, ini pendapat saya lah, dalam situasi pandemik sekarang ni, kita macam mana sini cakap, kita kena ingat satu perkara, bahawa ada orang fikir kata bila boleh melawat Langkawi, syarat dia 2 dos. Okay. Ada orang dia kata aku dah 2 dos dah, aku boleh pergi Langkawi ni, tak ada apa lah, aku dah tak sabar ni, lama ni. Kebanyakan orang kata 2 dos cukup 14 hari, okey kita boleh pergi mana-mana. Sebenarnya itu adalah tahap keyakinan syirik. Tahap keyakinan syirik namanya. Kita menyekutukan Allah dalam kita tak sedar. Kita yakin bahawa 2 dos adalah satu syarat bahawa kita boleh pergi mana-mana dan kita selamat. Sebabnya yang pergi ke sana tu dia rasa dia orang dah selamat. Dia orang dah 2 dos, dia orang dah cukup syarat 14 hari dan dia orang dah boleh pergi sana. Memang dibenarkan boleh pergi ke sana, tak ada masalah. Dibenarkan. Tapi kita sebagai seorang yang belajar agama, belajar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan syarat itu kita boleh berlegar ke mana-mana saja. Kita nampak sekarang ni, kita nampak wabak COVID-19 masih ada. Kes masih ada. Benda tu masih wujud, kita tak nampak. Benda tu kita tak nampak. Jadi kenapa benda tu boleh berlaku? Disebabkan ada yang kita tak perasan tadi tu, syirik tu. Kesyirikan tu, ujian yang Allah bagi ni boleh menyebab kita menjadi syirik. Nabi kata ni, bukan saya kata, Nabi kata ujian yang Allah bagi tu menyebabkan syirik. Tu salah satu ujian tu. Dibuka peluang untuk boleh melancong ke Langkawi, itu peluang. Tapi kita, bagaimana kita nak memanfaatkan peluang itu? Tengok situasi. Kes masih ada. Kenapa kita nak menjerumuskan diri kita ke dalam lembah tersebut? Memang kita tak sabar. Saya pun tak sabar. Tapi kita kena kawal diri kita. Macam mana nak kawal? Kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh cakap je. Tapi kadang-kadang yang mengingatkan kita adalah pasangan kita. Ya, yang mengingatkan kita adalah pasangan kita. Bang, sabar dulu bang, nanti kita pergilah. Jangan pergi. Ni kalau ikutkan ni, nak dah 2 dos lepas ni, Selangor boleh rencah daerah pula, nak pergilah. Nak pergi hutan Lipur lah, pergi mana-mana lah. Tapi sebabkan kita ada tahap kesabaran tu. Sebab itulah saya kata pada awal tadi, tahap kesabaran itu bukan semua orang ada. Tahap kesabaran itu bukan semua orang ada. Dengan disebabkan kita tak sabar tadi, menyebabkan berlaku mudarat kepada orang lain. Berlaku mudarat pada orang lain, maka
dah jatuh hukum apa? Dah menyusahkan orang kan. Bila dah menyusahkan orang, dah mengganggu gerak kerja orang, jadi tak pasal-pasal kita mengainai orang. Mengainai orang. Orang yang duduk rumah diam-diam, yang buat halnya orang yang pergi melancong, orang yang duduk rumah pun terbeban juga. Jadi pada pendapat saya, kalau kes tadi tu, ya, kesabaran tu serahlah pada diri masing-masing. Ya. Jangan ikut sangat nafsu, jangan ikut sangat keinginan, sebabkan nafsu dengan keinginan tersebut menyebabkan datang mudarat pada orang lain. Moga-moga menjawablah saya punya jawapan ni. Tak tahulah dok pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Moga-moga jawablah soalan tersebut ya. Ya, Puan Nurlela. Terima kasih Ustaz. Okey. Tuan-tuan dan puan, ada lagi tuan-tuan yang nak bersembang dengan Ustaz? Kalau tak ada, saya nak minta Ustazah lah kot. Ustazah Siti Aisyah. Ustazah Siti Aisyah mawjud. Ustazah Siti Aisyah mawjud. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Allah, Jamil. Jamilah. Assalamualaikum. Allah. Selamat malam. Sihat doh? Selamat malam. Alhamdulillah. Okey, kalau Cikgu Safiah tadi mengucapkan tahniah, Ustazah Umi Aisyah juga mengucapkan tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pun selesai belajar malam ni, belajar mengaji, kemudian dengar sedikit tazkirah mengenai sabar. Sehubungan dengan tu, Ustazah Umi Aisyah ingin mengucapkan dan bersabarlah dalam menerus perjuangan sebagai penuntut ilmu. Nanti tribulasi dalam menuntut ilmu ni banyaklah, khususnya sekarang kan. Sabar, terus tingkatkan ilmu insya-Allah dalam usaha untuk memantapkan dan memertabatkan bahasa Arab di persada pendidikan Malaysia ataupun pendidikan global ya. Teruskan usaha, tuntutlah ilmu. Itu masih muda lah kita katakan dari segi pengalaman kerja kan. InsyaAllah teruskan usaha, belajar betul-betul, lihat di mana ruang yang boleh kita tambah baik dalam penerokaan ilmu tu. Kalau Umi suka pada penerokaan ilmu, insyaAllah teruskan. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita jemaah malam ni mengamalkan sifat sabar. Sebelum ni kita dah dengar sabar dan syukur, hari ni ditambahkan lagi dengan sabar kan. Dia sabar tu ada dua. Sabar yang biasa-biasa yang Ustaz sebut tadi, iaitu dia ada level dia kan. Kalau level 1 ni yang biasa-biasa, sabar sakit, sabar nak ke Langkawi tu pun masih lagi biasa-biasa. Dah sabar yang menjadi sabar itu indah, itulah yang luar biasa. Ikan sabar itu sebagai satu perkara yang indah, itu yang luar biasa. Kita tengok dalam kisah Nabi Yaqub dia diuji kan dengan anak-anak. Juga itu satu kesabaran yang menjadikan di penghujungnya itu adalah yang sangat indah. Apabila akhirnya berkat kesabaran Sabrun Jamil yang diamalkan oleh Nabi Yaqub, akhirnya dia dihimpun pun dengan anak-anaknya di istana Nabi Yusuf. Kan, keseluruhan anaknya yang ingkar, anaknya yang taat, akhirnya dikumpul lah. Itu sabar yang paling indah lah. Kita sama-samalah berusaha untuk menggarap sabar itu indah, insya-Allah. Respon bukan soalan pun, cuma sebagai motivasi. Teruskan. Ini adalah barisan pelapis, insya-Allah, pelapis pendidikan bahasa Arab. Ya. Generasi pelapis kami lah insya-Allah. Kalau kata nanti selesai meninggalkan alam pekerjaan, alam dunia pendidikan yang rasmi ni, inilah
pelapis kami di IPG Kampus Tengku Bainul. Teruskan kecemerlangan insya-Allah ya. InsyaAllah. Syukran Umi. Afwan. Okey, terima kasih Ustazah. Rasanya Ustazah dah bersuara, jadi rasanya setakat itulah interaksi, sebab saya memang nak simpan Ustazah tu untuk yang terakhir. Jadi Ustazah pun dah menyampaikan pesanannya. Jadi rasanya sampai setakat ni sajalah program kita pada malam ni. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua para peserta, khususnya kepada Ustaz yang telah sudi bersama kita pada malam ni. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk besok tetamu kita pula adalah Ustaz Muhammad Isa bin Saleh daripada Baling lah kot, dekat kawasan Baling sana, dari Baling Kedah. InsyaAllah akan bersama dengan kita. Jadi untuk malam ni sebagai penutup dah, saya nak minta Ustaz Muhammad Faris bin Sabari untuk membacakan doa untuk kami aminkan bersama. Jadi silakan Al-Fadhil Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعياذك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa pasangan kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dosa semua kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah. Khususnya semua penduduk muslim-muslimat yang berada di Taman Jawijaya, Ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkan segala urusan kami, Ya Allah. Engkau panjangkanlah umur kami, Ya Allah, dalam melakukan ketaatan kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, dengan sedikit amalan yang kami lakukan ini, Ya Allah, Kau izinkanlah kami, Ya Allah. Kau izinkanlah kami, Ya Allah, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau tempat kami bermohon dan berserah, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami Ya Allah sifat kesabaran, Ya Allah, dalam menghadapi apa jua cabaran dan dugaan, Ya Allah. Hanya kepada Engkau tempat kami bermohon dan berserah, Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami bertangan kepadamu, Ya Allah, memohon perlindungan daripadamu, Ya Allah. Lindungilah kami, Ya Allah. Lindungilah ahli keluarga kami, Ya Allah. Lindungilah semua kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah, daripada bala bencana, Ya Allah, daripada wabak penyakit COVID-19 khususnya, Ya Allah, yang sedang melanda di dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segalanya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap ataupun kata-kata saya yang mengguris hati siapa-siapa, minta maaf. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang tu daripada diri saya sendiri, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Dan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz dan kepada tuan-tuan semua. Jadi sampai setakat ini saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam esok. Bye. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Bye. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Okay, Cikgu Rahim